Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak cakap terima kasih kepada semua yang masih lagi menyokong Nas Winchester walaupun Nas dah lama tak upload video dan tak sekerap macam dulu, tapi korang still memberikan semangat kepada Nas. Tanya Nas bila nak keluar konten baru, bila nak ada video crime baru, video hantu baru kan. Aku memang hargai sokongan korang, but yes, aku memang banyak kerja, but then again, kita berjumpa lagi pada malam ni guys. Okay, aku tetap akan kongsikan kisah-kisah yang menarik untuk korang semua. And aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, dan kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga tekan the like button guys. Sebab like button itu amatlah membantu untuk kita ni, geng-geng content creator kan. Amatlah membantu kalau korang boleh share dan juga suruh kawan-kawan korang untuk subscribe dan juga tekan butang like. Terbaik lah korang. Dan kita kembali lagi dalam segmen True Crime pada malam ni, dan hari ini aku nak kongsi dengan korang satu kisah yang telah disuggest oleh salah seorang subscriber Nas Winchester, di mana dia suruh Nas untuk cover satu kisah tentang organisasi gangster. Gangster yang pernah wujud pada zaman dulu, memang dah lama gila guys. Okey, dan organisasi jenayah organisasi jenayah gangster ni dia telah wujud pada tahun 1880-an sehinggalah pada tahun 1910-an. Memang dah lama gila guys. Dan mereka ini dikenali sebagai satu geng street gang ataupun geng jalanan tau. And diorang ni memang famous gila di negara England dan juga di negeri Birmingham. Aku rasa kepada korang yang suka tengok kisah-kisah tentang gangster kan, gangster geng-geng ni semua kan, aku rasa korang tahulah apa yang aku masukkan malam ni tau. Okay guys, jadi tanpa masa lagi, macam biasa kita teruskan dengan True Crime pada malam ni. Let's go. Okay guys, berkenaan dengan organisasi jenayah yang aku nak share dengan korang malam ni kan. Okay, dia adalah satu geng jenayah yang memang wujud dekat dunia kita ni, and memang terkenal gila di negara England dan juga di Birmingham tau. Dan nama kumpulan mereka ni kan, kalau aku sebut memang korang macam pedoni smart sial kan, pakai pun lawa-lawa gila kan. Sorry lah termencarut sikit. Tapi yes, geng ni mereka dikenali sebagai The Peaky Blinders. Okay, The Peaky Blinders ni kan, diorang ni adalah geng jalanan yang berpangkalan di Birmingham, England, yang beroperasi pada dari tahun 1880-an sehinggalah 1910-an. Dan boleh dikatakan kumpulan ini kan, diorang ni sebahagian besar dia terdiri daripada penjenayah muda daripada latar belakang kelas bawahan hingga pertengahan tau. Okay, dan aktiviti yang diorang ni biasa terlibatkan adalah seperti rompakan, keganasan, pemerasan, perjudian haram dan juga pengawalan aktiviti perjudian. Kalau kepada korang yang dah tengok siri Peaky Blinders dekat Netflix ni kan, korang tahulah apakah aktiviti perjudian yang diorang kawal pada time tu tau. Sampai kan disebabkan diorang kawal perjudian tu, geng-geng lain pun sudah marah lah sampai tahap macam tu guys. Hebat tak hebat Peaky Blinders ni. Dan bukan itu sahaja tau. Okay, bila orang dengar nama Peaky Blinders ni kan, diorang terus terbayangkan yang diorang ni adalah geng kumpulan lelaki memakai pakaian yang begitu segak guys. Okay, diorang biasanya akan pakai diorang punya signature, jacket signature, di mana merupakan jenis trench coat, yang coat yang jenis panjang tu kan. Okay, dan mereka juga akan memakai baju waistcoat di dalam yang macam waiter pakai yang smart gila tu kan. Tapi diorang ni memang the next level punya cantik lah boleh kata dan diorang punya seluar ni pula seluar yang berfashion bell bottom. Pada time tu bell bottom yang kembang dekat bawah tu kan, memang trend gila guys pada time tu Okay, dan untuk kasut diorang pula ni bukan kasut biasa-biasa man. Okay, semua dia bermaterial kulit guys. Okay, dan diorang punya signature, signature diorang tak boleh tinggal adalah topi diorang guys. Topi yang style macam beret tu kan, yang macam tu kan. Aku tak tahulah kan, korang tengok je lah gambar ni aku share, macam tu lah topi diorang guys. Dan itulah signature pakaian ataupun pakaian dress code The Peaky Blinders. Okay, basically Peaky Blinders ni kan guys, dia punya penguasaan mereka berpunca daripada mereka menewaskan saingan mereka yang dikenali sebagai The Sloggers, yang mereka perjuangkan untuk wilayah
di Birmingham guys. Diorang nak berebut kawasan guys. Okay, so Peaky Blinders berjaya untuk menewaskan geng-geng sloggers ni untuk mendapatkan daerah sekitar dekat sana tau, dekat Birmingham itu tau. Dan Peaky Blinders ni kan, diorang dah pegang kawasan tersebut hampir 20 tahun sehingga pada tahun 1910 guys. Dan apabila terdapat satu geng yang lebih besar yang dikenali sebagai Birmingham Boys yang telah diketuai oleh Billy Kimber telah mengatasi mereka. Dan walaupun mereka telah hilang pada tahun 1920-an kan, okay, nama Peaky Blinders ni telah menjadi satu simbol dan sinonim untuk mana-mana kumpulan jalanan dekat Birmingham sana tau. Bila ada lah, contohlah macam sekarang kan, ada geng-geng jalanan kan, bila dengar Peaky Blinders orang macam teringat, oi, mamat-mamat ni kan memang brutal gila pada time tu tau. So betapa famousnya lah nama Peaky Blinders. Dan bila sebut pasal famous kan, pasal Peaky Blinders ni kan, okay, pada tahun 2013, nama itu juga telah digunakan semula untuk siri televisyen BBC yang bertajuk Peaky Blinders, dan siri tersebut yang telah dibintangi oleh Cillian Murphy yang laki yang telah menjadi the famous Thomas Shelby, dan Paul Anderson sebagai Arthur Shelby, dan juga Joe Cole sebagai John Shelby. Dan siri itu adalah kisah jenayah tentang keluarga jenayah fiksyen yang beroperasi di Birmingham selepas sahaja Perang Dunia yang Pertama. So mesti kau fikir kan, macam mana Peaky Blinders ni boleh wujud tau. Okay, apakah asal usul Peaky Blinders ni sebenarnya? Alright guys, okay, asal usul geng Peaky Blinders ni kan, dia adalah ahli kumpulan yang biasanya akan menjahit kepala pisau cukur ke bahagian sipi topi mereka guys, yang kemudian mereka akan gunakan sebagai senjata guys. Okay, diorang akan letak ke tepi ni kan, hujung-hujung ni lah. Okay, kau bayangkanlah ni topi beret diorang tu kan, diorang akan letak ke tepi ni tau. Dia pakai tepi ni, dan kalau korang tengok TV show tu, dia akan bagi sebat topi diorang dekat diorang punya enemy lah, musuh diorang kan. Habis berdarah muka. Memang gila mat. Okay, stylo tapi korang jangan buat buat hal betul lah. Walau bagaimanapun guys, apabila syarikat terkemuka pisau cukur Gillette tu telah memperkenalkan sistem pencukur keselamatan yang boleh diganti yang pertama pada tahun 1903 di Amerika Syarikat, dan juga kilang pertama mereka yang telah mengeluarkan pisau-pisau cukur tu dekat Britain telah dibuka pada tahun 1908. Diorang menganggap yang idea asal usul dari mana Peaky Blinders tu datang kan, mereka anggap dia sebagai satu kritikal lah, macam tak berapa nak manis lah untuk diorang punya reputasi untuk sebagai pengeluar pisau cukur pada time tu tau. Sebab of course lah kan, pakai dia punya produk untuk jadi senjata kan, mana tak pisang member lah. Dan terdapat seorang pengarang British yang bernama John Douglas yang berasal daripada Birmingham juga telah mendakwa bahawa topi Peaky Blinders tu digunakan sebagai senjata dalam novelnya, di mana dia tulis, okay, dalam novel yang bertajuk A Walk Down Summer Lane, ahli-ahli Peaky Blinders yang telah menjahit pisau cukur dekat topi diorang tu untuk menanduk musuh mereka, berpotensikan untuk membutakan mereka guys. Okay, dan bukan itu saja okay, selain itu topi itu juga akan digunakan untuk menetak dahi, menyebabkan darah mengalir ke mata musuh mereka, membutakan mereka buat sementara waktu. Okey, bila diorang punya musuh dah buta, time tu lah diorang akan terajang mat mangsa-mangsa dia. Nampak dia punya taktik? Kotor betul lah kan? Dan seorang ahli sejarah Birmingham yang bernama Carl Sheen percaya nama Peaky Blinders itu sebenarnya merujuk kepada kesegakan pakaian kumpulan itu guys. Beliau berkata penggunaan popular Peaky merujukkan kepada mana-mana hujung topi rata ataupun flat cap mereka. Okey, diorang punya topi tu kan ada macam hujung-hujung macam tajam tau. Okey, so di situlah di mana nama Peaky itu wujud guys. Dan untuk perkataan blinder pula, ia adalah satu istilah ataupun slang Birmingham yang biasa digunakan dan juga masih lagi digunakan sehingga hari ini tau guys. Okey, untuk menggambarkan sesuatu ataupun seseorang yang berpenampilan rapi. Nampak guys, nama asal usul Peaky Blinder. So kalau korang nampak macam sesiapa yang pakai segak gila kan, trench coat bagai, topi flat cap tu kan, pakai bell bottom, boot kulit bagai semua kan, kau boleh cakap lah macam, hey, how you doing lad? You're looking like a Peaky Blinders. Ataupun kau boleh cakap macam, hey, nampak macam blender.
So basically terdapat jugalah penjelasan yang lain lah di sebalik nama Peaky Blinders tu tau. Okay, sebab dia berkatalah berkemungkinan besar lah daripada tingkah laku jenayah kumpulan itu sendiri. Okay, sebab Peaky Blinders ni mereka dikenali yang mereka biasanya akan menyelinap daripada belakang mangsa mereka, dan kemudian mereka akan menggunakan hujung topi mereka yang ada pisau tu, dia akan tarik daripada bawah hingga ke atas muka dia punya mangsa tau. Sampai luka, berdarah, buta bagai semua tau, supaya dia punya musuh tu tak dapat nak menggambarkan siapakah yang telah merompak mereka. So itulah taktik pada time tu yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Peaky Blinders. Kesusahan ekonomi di Birmingham juga telah menjadi salah satu faktor untuk membawa kepada sub-budaya ataupun subculture belia-belia yang ganas tau, ataupun golongan muda lah senang kata. Okey, golongan-golongan muda yang miskin akan biasa merompak dan juga akan menjadi seorang pemeluk saku. Kaki copek lah senang cerita. Okey, kuat cilok barang orang macam tu lah. Mereka akan merompak dan juga mencuri lah barang-barang orang yang tengah jalan di sekitar kawasan Birmingham tersebut tau. Dan segala usaha jahat diorang tu telah dilaksanakan melalui serangan, pukulan, tikaman dan juga cekikan guys. Okey, dan asal usul subculture ni juga telah dikesan balik ke tahun 1850-an, di mana pada time tu guys, hampir ke semua jalan-jalan Birmingham telah dipenuhi dengan sarang perjudian dan juga remaja yang suka bermain sukan yang berunsur keganasan tau. Kalau korang tengok dalam cerita Peaky Blinders tu kan, adalah nampak kan duk bertumbuk-tumbuk dalam boxing ring bagai semua, ada betting, ada perjudian. Itulah basically gambaran aktiviti yang sedang berleluasa pada era Peaky Blinders pada time tu guys. Dan apabila polis pula polis pun dah settle ataupun dah bagi selesaikan segala aktiviti-aktiviti yang macam tu disebabkan tekanan daripada golongan atasan guys. Tetapi guys, golongan-golongan muda ataupun golongan-golongan belia yang berganas ni kan, diorang ni akan melawan balik tau, dan juga bersatu untuk menjadi satu kumpulan yang dikenali sebagai The Slogging Gang ataupun Gang Slogging. Dan secara kebiasaannya lah, kumpulan-kumpulan ni kan, Gang Slogging ni, diorang ni akan berkelahi dia dengan pihak polis guys, dan mereka juga akan menyerang orang-orang awam yang berjalan di jalanan kat sana tau. Memang buat kacau lah budak-budak ni Dan pada tahun 1890-an pula, biasanya kumpulan jalanan ni kan, dia akan terdiri daripada golongan lelaki saja tau. Okey, dan golongan lelaki itu berumur antara 12 dan juga 30 tahun guys. Nampak? Start daripada awal lagi man. Okey, kecil-kecil nak jadi gangster Dia fikir bila besar nak jadi Tommy Shelby aku rasa kan. Lain macam dah budak-budak pada time tu Memang dia punya, boleh kata influence pada time tu macam tak apa nak manis lah cerita dia. Tetapi guys, pada akhir 1890-an pula, geng-geng organisasi macam ni kan, mereka telah menjadi sebuah hierarki yang kurang keganasan dia. So okay guys, aku nak explain dekat korang dekat mana exactly kumpulan Peaky Blinders ni telah ditubuhkan tau. Okay, dekat mana dekat Birmingham ni diorang telah start geng Peaky Blinders ni tau. So basically kumpulan-kumpulan ganas yang macam ni kan, mereka akan mengatur diri mereka sebagai kumpulan tunggal yang dikenali sebagai Peaky Blinders tau. Dan mereka ni biasanya telah diasaskan di kawasan Small Heath oleh seorang lelaki yang bernama Thomas. Tetapi bukan Thomas Shelby guys. Okay, Thomas Shelby sebenarnya tak wujud tau dalam Peaky Blinders Okay, ia telah ditubuhkan oleh seorang lelaki yang bernama Thomas Marklow, seperti yang telah disebut di dalam sebuah artikel dekat sana yang bertajuk A Murderous Outrage at Small Heath, A Man's Skull Fractured. Nampak? Dia punya tajuk surat khabar pun panjang mak pada time tu Dan mesti korang nak tahu kan, siapakah ahli Peaky Blinders yang paling berkuasa pada time tu? Okey, sebab kalau ikutkan series, korang pun tahulah Thomas Shelby paling steady Okey, so pada time tu kan, ahli Peaky Blinders yang paling berkuasa adalah seorang lelaki yang dikenali sebagai Kevin Mooney. Nama sebenarnya adalah Thomas Gilbert, tetapi dia secara rutinnya telah menukar nama belakangnya kepada Mooney. Mungkin start sikit lah kot aku rasa bunyi dia Dan juga terdapat ahli geng yang lain yang terkenal, iaitu
David Taylor, Ernest Haynes, Harry Fowles dan juga Stephen McNichol. Dan Harry Fowles itu dikenali sebagai Babyface Harry disebabkan muka dia yang begitu jambu tetapi waknat mat perangai dia okey, telah ditangkap. Dan dia ni telah ditangkap pada usia 19 tahun disebabkan mencuri basikal pada Oktober 1904. Mungkin ialah pada time tu kan, basikal tu adalah satu medium untuk bergerak ke sini ke sana tau. So mungkin ialah kot kan, dia nak curi basikal kan, mungkin nak jual ke apa kan. Dan McNichol dan juga Haynes juga telah ditangkap pada masa yang sama tau, disebabkan masing-masing ni mencuri basikal juga dan juga kes pencerobohan rumah orang. Dan disebabkan itu, dua ekor budak ni telah ditahan selama 1 bulan kerana jenayah yang telah dilakukan oleh mereka. So untuk ketiga-tiga budak yang buat perangai ni kan, yang kena tangkap ni kan, okey, rekod polis West Midlands telah menyifatkan budak-budak 3 ekor ni sebagai lelaki muda bermulut puaka guys. Okey, mulut dia memang minta kena cabai kau tahu. Okey, sebab diorang ni biasanya akan lalu di lorong-lorong kecil secara berkumpulan dalam keadaan mabuk, dan mereka juga akan menghina dan juga merompak orang yang lalu lalang kat sana tau. So pada time tu kalau orang nak lalu lorong kecil ke apa kan, memang tak selamat guys. Dan untuk Taylor pula, dia telah ditangkap pada usia 13 tahun disebabkan telah membawa senjata api yang berisikan peluru guys. Okey, nampak brutal tak brutal budak-budak pada time tu umur 12 tahun, 13 tahun dah buat jenayah, dah berani bawa senjata api guys. Dan seperti yang aku cakap dekat korang tadi kan, okey, era Peaky Blinders ni telah berlaku selepas Perang Dunia Pertama tau. Okey, dan terdapat seorang lelaki yang bernama Henry Lightfoot. Dia adalah orang yang pertama yang dinamakan sebagai Peaky Blinders, dan dia juga telah menyertai tentera British sebanyak 3 kali. Dan juga terdapat seorang lelaki yang bernama Henry Fowler. Dia adalah salah seorang ahli yang termuda yang telah dilantik sebagai Peaky Blinders tau. Okey, dan dia ni guys, dia telah dikebumikan hidup-hidup di dalam parit untuk beberapa tahun guys. Okey, dan selepas dia telah dikeluarkan daripada parit tersebut, dia tidak dapat untuk bercakap ataupun melihat untuk beberapa lama selepas perang guys. Okey, macam dalam cerita Peaky Blinders tu kan. Okey, aku harap aku tak ada bagi spoiler ke apalah. Okey, tapi kalau kau tengok karakter Tommy Shelby kan, kadang-kadang dia ada masa macam dia akan duduk diam dengan daripada whisky ke air dia minum tu lah kan, dia akan duk terfikir tau, tiba-tiba dia kena trauma bila dia teringat balik sewaktu dia berada dalam tentera semasa Perang Dunia Pertama tau. Dia banyaklah vision-vision yang dia teringat balik tau. Okey, so kau bayangkan dia punya impact Perang Dunia Pertama yang telah terjadi kat diorang ni kan, memang gila brutal guys. Dan pada time tu juga terdapat seorang samseng yang begitu terkenal guys, dan nama dia adalah Billy Kimber yang juga merupakan bekas Peaky Blinder. Macam dalam siri tu juga, ramai juga yang macam angin dengan Billy Kimber ni tau. Okey, kalau yang dah tengok tu korang tahulah. So selain daripada segala jenayah ataupun asal-usul Peaky Blinders ni kan, okey, kita borak sikit pasal senjata dan juga fashion yang telah digunakan oleh geng Peaky Blinders ni tau. Okey, selain senjata api Peaky Blinders ni kan, mereka akan menggunakan pelbagai jenis senjata jarak dekat seperti buckle tali pinggang, boot yang berhujung logam kan. Kau bayangkan boot hujung tu yang ada logam tajam tu kan, dia akan gunakan tu untuk perembat orang guys. Kau boleh bayangkan perit man. Okey, dan juga besi api, rotan dan juga pisau. Setiap daripada seorang akan standby pisau kecil di dalam poket doang tau. So pisau satu, lepas tu yang bawa pistol lah. Okey, ni topi doang pula. Topi doang ni yang paling famous sebagai senjata doang. Dan seperti biasa guys, okey, dalam buat dia punya jenayah tu kan, menembak, pukul-pukul kan, diorang ni tetap akan memakai pakaian signature mereka guys. Okey, di mana pada time tu macam agak jarang berlaku tau, sebab orang macam pelik tau. Buat jenayah tapi pakai smart ke main kan, segak benar kan. Tapi itulah, hanya Peaky Blinders sahaja guys, okey, akan melakukan segala aktiviti jahat diorang tu memakai trench coat mereka bersamakan dengan dia punya topi yang dengan pisau tu, dengan dia punya jam lah bagai semua kan. Hanya Peaky Blinders guys. Sebab itulah mereka teramatlah famous pada time tu.
Dan disebabkan itu, pakaian mereka yang tersendiri itu mudah dikenali oleh penduduk bandar, polis dan juga ahli kumpulan saingan mereka tau. Dan untuk isteri dan juga teman wanita pula ataupun perempuan simpanan lah, okey, perempuan simpanan ahli Peaky Blinders itu terkenal dengan pakaian-pakaian mewah guys, okey. Pakaian mereka yang biasa disertakan dengan mutiara, sutera dan juga macam-macam lah, selendang berwarna-warni lah kan. Itu semua adalah perkara biasa guys. Memang masuk gila guys diorang ni pada time tu hebat betul lah. So dekat situ kita boleh nampak lah, okay, Peaky Blinders kan, bila diorang nak lakukan whatever aktiviti diorang dalam berkumpulan, dalam keadaan yang segak, diorang ni macam nak buat satu statement yang hey, the Peaky Blinders is here. Korang jangan main-main dengan kita orang. So basically macam tu lah guys. Okay, dia punya impact Peaky Blinders pada era itu. Dan selepas hampir sedekad kawalan politik yang telah berlaku dekat Birmingham, pengaruh mereka yang semakin meningkat telah menarik perhatian kumpulan yang lebih besar guys, iaitu Birmingham Boys. Perkembangan Peaky Blinders ke dalam aktiviti ataupun bisnes perlumbaan kuda telah membawa kepada tindak balas ganas daripada kumpulan Birmingham Boys guys. Okay, time tu aktiviti perlumbaan kuda kan memang famous gila, memang ramai gila akan betting untuk kuda ni untuk menang lah, kuda ni untuk kalah kan. Memang besar gila guys, okay. Terlampau besar sampai boleh melagakan 2 ke 3 geng gangster dekat sana tau. Dan pada time tu, yes, Peaky Blinders dengan Birmingham Boys. Dan keluarga Peaky Blinders pula secara fizikal telah menjauhkan diri mereka daripada pusat Birmingham ke kawasan luar bandar. Dan dengan pengunduran Peaky Blinders daripada dunia penjenayah, terdapat satu geng yang dikenali sebagai Geng Sabini yang diketuai oleh seorang lelaki kacukan British Itali yang bernama Darby Sabini berpindah ke atas geng Birmingham Boys ni dan mula untuk mengukuhkan kawalan politik ke atas England Tengah pada tahun 1930-an. Dan terdapat jugalah elemen lain seperti pendidikan, disiplin dan juga ketegasan pihak polis kan, dan juga hukuman yang lebih keras juga telah menyumbang kepada penurunan Peaky Blinders. Dan pada tahun 1920-an mereka telah lenyap. Dan apabila kumpulan Peaky Blinders semakin berkurangan, nama mereka mula digunakan sebagai istilah generik untuk menggambarkan remaja jalanan yang ganas. Dan segala aktiviti jenayah kumpulan Peaky Blinders tersebut telah pun berlangsung daripada tahun 1880-an sehinggalah 1910-an. Dan itulah guys, segala asal-usul dan juga kisah berkenaan dengan organisasi jenayah yang dikenali sebagai The Peaky Blinders. Aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku sampaikan hari ini, iaitu kisah ataupun cerita tentang organisasi jenayah yang bernama The Peaky Blinders. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah tengok video ini sampai habis, dan aku nak cakap minta maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun sebarang kekurangan, but I really appreciate support guys. InsyaAllah kita berjumpa di next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum, bye bye.